Assalamualaikum murid-murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 4? Kalau sudah, marilah kita sama-sama belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 4. Hari ini kita mempelajari bab 2, kebangkitan nasionalisme. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah mempelajari perkembangan idea nasionalisme di Barat. Perkembangan idea nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat berkembang hasil dari penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Contoh nasionalisme anti-raja ialah Revolusi Keagungan di England dan Revolusi Perancis. Selain itu, idea nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan kuasa asing seperti Revolusi Amerika. Sekarang kita akan mempelajari perkembangan di Eropah, Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan 1688. Revolusi Keagungan atau Glorious Revolution berlaku di England. Ia disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya, Raja William of Orange dari Belanda. Menyedari sokongan yang semakin berkurangan, Raja James II melarikan diri ke Perancis. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Berikut adalah pemikiran John Locke berkaitan prinsip raja berperlembagaan. Selepas pengubalan Bill of Rights, John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. John Locke menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dan rakyat. Undang-undang perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. Sekarang kita pelajari pula Revolusi Amerika. Revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian dari Empire British. Terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut, seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta Teh. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan, "Tiada cukai tanpa perwakilan," kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Pemimpin di tanah jajahan menubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776. Ia menegaskan bahawa sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baru. Revolusi Amerika berakhir
pada 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan diberikan nama baru sebagai Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Sekarang kita pelajari pula Revolusi Perancis. Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Rousseau, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis ke-16 dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis ke-16. Revolusi Perancis membawa kemunculan Republik Perancis. Sistem pemerintahan beraja di Perancis akhirnya telah tamat. Harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe.